Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke kelas Falsafah Ilmu. Sekarang kita memasuki minggu ke-8 dan saya harap anda semua bersedia untuk terus mengikuti kelas saya. Pada minggu ke-8 ini kita akan membincangkan tentang aliran dan mazhab dalam falsafah ilmu. Bagaimana dalam kuis yang anda duduki beberapa hari lepas, epistemologi membincangkan tentang sumber ilmu dan juga hakikat ilmu pengetahuan. Dalam tradisi falsafah epistemologi barat terdapat tiga aliran utama, iaitu rationalism, empiricism dan skepticism. Ketiga-tiga aliran ini akan dibincangkan dengan lebih detail dalam kelas ini. Pastikan anda biasa dengan nama-nama seperti Descartes, Spinoza dan Leibniz. Ketiga-tiga ahli falsafah ini wujud dalam abad ke-17 dan ke-18. Dan mereka inilah yang mempelopori pemikiran rationalism. Perkara yang paling penting dalam aliran rationalism ialah tentang bagaimana kemampuan akal menjadi utama dalam memperolehi ilmu dan mencari kebenaran. Manusia ada kekuatan sendiri untuk mengetahui sesuatu dengan pasti. Perkara ini titik tolak kepada fitrah manusia di mana kebenaran dikatakan sudah ada pada diri manusia itu sendiri tanpa mempunyai pengalaman. Jadi inilah asas kepada aliran rasionalisme. Rasionalisme menekankan tentang kebenaran kepada manusia adalah melalui akal. Namun begitu dia tidak mengingkari penggunaan panca indera sebagai contoh untuk mencari kebenaran. Benda yang paling penting sekali bagi pemikiran rasionalisme ialah kebenaran adalah melalui akal. Konsep-konsep rasional, idea-idea universal, semuanya berasaskan apa yang boleh difikirkan oleh akal manusia itu sendiri sebagai aliran yang pertama sekali berbanding dengan panca indera. Secara umumnya, mereka yang berpegang kepada pegangan rasionalisme percaya bahawa kebenaran atau kesesatan itu terletak dalam idea dan bukannya pada diri sesuatu itu. Oleh sebab ini, kepercayaan kepada agama harus ditolak jika ia didirikan tanpa asas yang rasional. Jadi, pemikiran rasional menekankan kepada apa yang ada pada pemikiran itu sendiri. Kiranya kita berpegang kepada fahaman rasionalisme, kita akan terpisah dengan ketuhanan. Manusia akan ada minda manusia dan dunia fizikal. Manusia secara mutlaknya mampu menjelaskan pemikiran fenomena alam. Ini adalah kerana kita berpegang kepada rasionalisme. Tuhan sebagai principle of explanation tidak menjadi perkara utama dalam pemikiran rasionalisme. Jadi manusia dua bentuk kewujudan, iaitu minda manusia dan dunia fizikal. Aliran yang kedua ialah empiricism. Empiricism berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud pengalaman. Semestinya pengalaman manusia berdasarkan kepada 5 panca indera yang manusia ada. Dan inilah yang akan menjadi sumber ilmu dan sumber kebenaran kepada pemikiran empiricism. Kalau dibandingkan dengan rationalism, manusia mempunyai konsep terhadap sesuatu sebelum proses tanggapan di alam dunia. Jadi untuk empiricism, pengalaman itu penting untuk mencari kebenaran. Menurut aliran ini, kebenaran bersifat a posteriori, di mana knowledge which proceeds from observations or experience, di mana pengetahuan itu perlu mengalami proses pengalaman sesuatu. Minda manusia adalah seperti sehelai kertas putih yang tidak ada terlukis sebarang lukisan. Konsep atau imej yang tertera pada mana manusia itu hasil melalui pengalaman atau panca indera manusia. Jadi inilah asas kepada pemikiran empiricism. Antara ahli falsafah yang masyhur yang berpegang kepada fahaman empiricism ialah Locke, Berkeley, David Hume dan John Stuart Mill.
Mereka dibangunkan oleh ahli falsafah British pada abad yang ke-18. Pastikan anda biasakan dengan nama-nama berikut kerana mungkin keluar dalam ujian atau peperiksaan yang kemudian. Cuba kita lihat apa yang diperkatakan oleh John Locke pada satu masa, di mana beliau mengatakan, let us then suppose the mind to be, as we say, white paper, void of all characters, without any ideas. How come it's to be furnished? To this I answer in one word, from experience, in that all our knowledge is founded, and from that it ultimately derive itself. Ini adalah pandangan John Locke, mengatakan bahawa pemikiran manusia berdasarkan kepada pengalaman. Sebagaimana kita katakan tadi, seperti kertas putih pemikiran manusia, pengalamanlah yang mencorak pemikiran manusia. Inilah asas kepada aliran empiricism. Akal manusia tidak boleh memperoleh idea dengan sendiri. Ada dua sumber di mana akal mendapat idea, daripada sensasi dan persepsi. Daripada minda yang dikenali sebagai internal sense. Inilah sense dalaman yang kita ada. Kita hanya boleh berfikir melalui idea dan disebabkan semua idea itu datang daripada pengalaman. Tidak ada sebarang pengetahuan boleh wujud sebelum kita ada pengalaman. Inilah pandangan daripada empiricism. Mereka menekankan kepada pengalaman manusia untuk mencari kebenaran. Namun begitu, ada beberapa kelemahan dalam pemikiran empiricism. Pertama, sebagai contoh, indera manusia terbatas. Penglihatan manusia terbatas, pendengaran kita terbatas, bau pun kita terbatas. Jadi, sebagai contoh, ada objek yang jauh kelihatan kecil. Jadi, adakah objek itu besar atau kecil? Kalau kita berpegang kepada indera, dia telah menghasilkan sesuatu yang tidak benar. Begitu juga panca indera kita boleh menipu dalam kajian sains. Sekiranya anda meletakkan pen dalam kelas, pen akan kelihatan bengkok disebabkan oleh biasan. Jadi kebengkokan pen itu memberi penglihatan yang tidak benar tentang sesuatu perkara yang kita lihat. Sekiranya anda biasa faham dengan fata morgana, penglihatan kita akan merasakan ada air di hari yang panas pada jalanan. Fata morgana itu adalah satu contoh di mana sekiranya kita berpegang kepada keupayaan panca indera untuk melihat sesuatu, kita akan nampak ada air di atas jalan yang sebenarnya air itu tidak wujud. Jadi sekiranya kita berpegang kepada panca indera, ada kelemahan untuk mencari kebenaran. Secara kasarnya, implikasi daripada empiricism melahirkan dua aspek dunia. Pertama, dunia pemikiran seseorang dan juga dunia di luar minda yang mengandungi zat perkara tersebut. Namun begitu, manusia tidak pernah melihat dan merasa zat. Apa yang dirasai dan lihat adalah sifat zat tersebut. Inilah yang memerlukan sedikit kefahaman tentang sifat dan zat itu sendiri. Cuba kita fahamkan tentang zat ini. Zat ada dua sifat. Pertama, sifat premier dan kedua, sifat sekunder. Sifat premier berkenaan tentang sesuatu itu merupakan sifat fizikal, di mana dia ada jirim, ada kepadatan, 3 dimensi, panjang, tinggi, lebar. Itu adalah sifat fizikal. Yang kedua iaitu sifat sekunder, di mana dikenali sebagai kualiti tentang sesuatu. Ada suara, ada bau, ada rasa. Jadi perkara ini adalah deskriptif kepada sifat zat tersebut. Sifat premier dan sifat sekunder pada zat secara tetap seperti sebuah kerusi atau sifat keturunan ais yang sentiasa berubah. Cuba bayangkan kerusi tetap seperti kerusi, dia mempunyai ketempatan yang tetap, manakala ais dia berubah menjadi air. Seseorang yang melihat kerusi sebenarnya bukan melihat zat kerusi tersebut, tetapi melihat sifat luaran kerusi itu. Dalam erti kata lain, jika seorang menganggap sebuah objek itu secara zahir atau kita menganggap secara zahir atau luaran sahaja, bukan realiti yang sebenar. Inilah yang cuba dikupas tentang oleh ahli falsafah
mana kita cuba memahami tentang kewujudan sesuatu itu. Sama ada kita mengetahui tentang zat sesuatu ataupun kita hanya mengetahui sifat-sifatnya sahaja. Dengan kata lain, seseorang itu memiliki pengetahuan tidak lebih daripada pengalaman yang diperolehi. Oleh itu, zat hanya bersifat imajinasi dan tidak dapat digapai oleh pemikiran manusia kerana manusia hanya dapat melihat sifat-sifat zat sahaja. Aliran pemikiran yang ketiga pula ialah skepticism. Ini bermula pada zaman Yunani iaitu 570 sebelum Masihi, Xenophon. Pemikiran ini terbahagi kepada tiga iaitu akademik baru dan skepticism akhir. David Hume pada abad ke-18 adalah ahli falsafah skepticism moden. Ini kita akan bincangkan dengan lebih detail lagi. Menurut Protagoras, semua ilmu yang diperolehi adalah bersumberkan pada panca indera. Sedangkan panca indera ini kadang-kadang boleh menipu dan tidak dalam menyampaikan sesuatu dan tidak memberi kebenaran yang sebenarnya. Disebabkan sumber ilmu berdasarkan panca indera, maka ia hanya benar kepada si penerima sahaja, tapi tidak kepada orang lain. Ini adalah golongan yang ketiga di mana memberi keraguan tentang asas kepada kebenaran berdasarkan kepada panca indera. Golongan ini berpendapat bahawa kebenaran sesuatu itu dapat dicari tetapi tidak akan dijumpai. Ini kerana ilmu pengetahuan yang berasaskan kepada pengalaman dan panca indera adalah ditolak dan tidak boleh dipercayai. Kerana semua ini adalah hanya satu ilusi manusia sahaja. Falsafah Hume membawa kepada penerimaan kepada satu doktrin yang dipanggil sebagai fenomenalisme. Dia memberi pandangan bahawa dunia yang ada ini hanyalah dunia yang dapat ditanggapi oleh manusia. Dia menolak idea wujudnya metafizik. Apa yang dianggapi oleh panca indera sahaja dianggap wujud. Di luar kepada perkara-perkara yang dilihat oleh manusia, semua itu tidak wujud. Hume hanya menerima dua jenis kebenaran, iaitu fakta yang jelas, yang kedua kebenaran yang boleh diterima akal. Dia boleh dipertahankan melalui pengalaman dan uji kaji dan boleh didemonstrasikan sebagai benar melalui matematik dan logik. Jadi pemikiran ini adalah berbeza sedikit daripada pemikiran rasionalisme dan juga empiricisme. Sebab skeptisisme ni ada cara tersendiri untuk mencari kebenaran. Bagaimana kita jelaskan sebelum ini, ada tiga pengalaman panca indera yang bersifat ilusi. Contoh fata morgana. Yang kedua, sekiranya kita melihat satu objek daripada sudut yang berbeza, kita akan dapat bentuk yang berbeza. Dan juga manusia kadang-kadang mengalami halusinasi, iaitu sesuatu yang dilihat, dirasa, dibau yang sebenarnya tidak wujud. Semuanya bergantung kepada pemikiran manusia. Ketiga pengalaman panca indera ini haruslah difahami dan kadang-kadang ia bersifat ilusi. Sekiranya kita hanya berpegang kepada panca indera, kita merasakan panca indera kita dapat memberi kebenaran, kemungkinan kita silap. Ini kerana panca indera mungkin memberi maklumat yang tidak benar tentang apa yang kita cuba cari. Maklumat yang didapati oleh panca indera tidak tepat terhadap alam fizikal, apatah lagi kepada alam yang tidak dicapai oleh panca indera. Demikianlah perbincangan kita tentang aliran dalam falsafah ilmu. Pertama, kita bincang tentang rasionalisme. Yang kedua, kita bincang tentang empiricism. Yang ketiga adalah skepticism. Saya harap ada perbincangan dalam WhatsApp untuk lebih memahami kepada ketiga-tiga aliran ini. Terima kasih. Jaga diri baik-baik. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam.